Hai kawan-kawan, nama saya Muhammad Fikri Faris bin Muhammad Mahfuz daripada tahun 5 Nuri. Pada edisi video kali ini, saya akan membawa kawan-kawan untuk mengenali tokoh kemerdekaan negara kita yang saya pilih, iaitu Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Al-Harhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, atau ringkasnya dipanggil Tuanku Abdul Rahman. Sejarah beliau telah direkodkan dalam pelbagai sumber bacaan dan media semasa kemerdekaan, sama ada media British ataupun di tanah Melayu. Biodata ringkas Al-Harhum Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Untuk mengetahui kawan-kawan, Tuanku Abdul Rahman merupakan seorang anak raja di salah sebuah negeri di utara Malaysia atau dikenali sebagai Tanah Melayu pada ketika itu. Baginda dikenali sebagai bapa kemerdekaan dan bapa Malaysia kerana jasanya sebagai watak penting dalam memimpin negara mendapatkan persetujuan kemerdekaan pada tahun 1957 daripada kerajaan British dan seterusnya menjadi Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Terdapat pelbagai sumber rujukan sama ada dari segi buku cetakan atau media massa yang mencatatkan peristiwa bersejarah tersebut, termasuklah buku biografi Tuanku Abdul Rahman yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dilahirkan pada 8 Februari 1903 di Istana 3 Tingkat Alor, Kedah. Beliau merupakan putera kepada Sultan Abdul Hamid Halim Shah Sultan Kedah dan C. Mejalahra yang berasal dari Siam. Tuanku adalah anak ketujuh dalam keluarga besar diraja dan kedudukan serta peranannya sebagai anak raja memberinya latar belakang yang unik dalam memahami kehendak rakyat dan negeri. Kehidupan dan pendidikan awal. Kehidupan awal Tuanku Abdul Rahman mencerminkan nilai-nilai yang membentuk kepimpinannya. Dilahir pada keluarga diraja untuk dibesarkan dengan ajaran berdikari dan nilai sederhana. Walaupun merupakan anak kepada Sultan Kedah, beliau sering menggaul dengan rakyat dan memahami kehidupan orang kebanyakan. Dari usia muda, Tuanku mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Al-Star dan kemudiannya melanjutkan pelajaran ke sebuah sekolah kerajaan Inggeris yang kini dinamakan Kolej Sultan Abdul Hamid. Namun kerana pandangan ayahnya yang ingin beliau mendapat pendidikan yang lebih luas, beliau dihantar ke Bangkok, Thailand untuk melanjutkan pelajaran di Sekolah Absiri bersama abang sulungnya sebelum ke Penang
Free School, Pulau Pinang, pengalaman pendidikan di luar negara memperkenalkan tuanku kepada pelbagai budaya dan ideologi yang memampu pemikiran beliau yang terbuka dan toleran. Bagi pendidikan lanjutan, tuanku telah dihantar ke Inggeris untuk melanjutkan pengajian dan katab penutup dan Cambridge. Beliau diterima masuk ke College St. Catherine University Cambridge pada tahun 1922 dan berjaya menamatkan pengajian dalam bidang undang-undang, namun tuanku menghadapi kesukaran semasa berada di sana kerana iklim yang sejuk dan kehidupan yang asing. Beliau mengambil masa yang lama untuk menamatkan pengajian undang-undangnya kerana banyak menghabiskan masa terlibat dalam aktiviti sosial, terutamanya di kalangan pelajar-pelajar Melayu di England. Setelah beberapa mencuba, akhirnya tuanku lulus ujian akhir dan dianugerahkan ijazah sarjana undang-undang yang dapat pada tahun 1949. Kepulangan tuanku ke tanah air menandakan kemulaan peranan yang lebih aktif dalam politik dan usaha-usaha untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Sumbangan tokoh. Sumbangan tuanku Abdul Rahman terhadap negara ini tidak dapat disangka lagi. Antara sumbangan beliau terhadap negara Malaysia adalah seperti berikut. Sumbangan terhadap politik negara. Tuanku Abdul Rahman memainkan peranan besar dalam arena politik Malaysia. Beliau merupakan pemimpin UMNO dan berjaya menyatukan Parti Melayu dan kaum lain untuk membentuk Parti Perikatan dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Beliau mengetahui rundingan kemerdekaan dengan pihak British pada 31 Ogos 1957. Malaysia mencapai kemerdekaan dengan tuanku sebagai Perdana Menteri pertama. Beliau juga memainkan peranan dalam pembentukan Malaysia pada tahun 1963, menyatukan Melaya, Sabah, Sarawak dan Singapura. Sumbangan terhadap ekonomi. Sebagai Perdana Menteri, tuanku Abdul Rahman memperkenalkan dasar ekonomi yang besar rakyat dan menyokong pembangunan ekonomi yang mapat. Beliau mewujudkan projek pembangunan infrastruktur seperti bangunan jalan raya, sekolah dan hospital. Polisi beliau mengutamakan kesejahteraan
rakyat serta memampu kestabilan ekonomi yang mendorong pelaburan asing ke dalam negara. Sumbangan terhadap rakyat. Tuanku Abdul Rahman merupakan seorang pemimpin yang dekat dengan rakyat. Beliau menekankan konsep perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum yang menjadi asas kepada kestabilan politik dan sosial negara. Beliau juga menubuhkan pelbagai proses kebajikan untuk golongan miskin dan usaha memperbaiki taraf hidup rakyat. Sumbangan terhadap sukan. Tuanku Abdul Rahman mempromosikan sukan sebagai elemen menyatuan dan semangat patriotisme. Beliau merupakan presiden pertama Persatuan Bola Sepak Malaysia dan aktif dalam mengembangkan bola sepak di Malaysia. Tuanku juga memainkan peranan penting dalam menganjurkan Pesta Sukan Asia Tenggara pada tahun 1965. Semangat sumbangan terhadap kegiatan agama. Sebagai seorang Muslim yang berpegang teguh kepada nilai Islam, Tuanku Abdul Rahman berusaha perkukuhan kehidupan agama Islam di Malaysia. Beliau juga memperkenalkan dasar yang menggalakkan kefahaman dan keharmonian antara agama. Peranan beliau dalam memperkukuh Islam di Malaysia dapat dilihat dengan penubuhan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Keenam, sumbangan terhadap hubungan luar negara. Tuanku Abdul Rahman memperkenalkan dasar luar yang berorientasikan keamanan dan kerjasama antara. Beliau berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara luar, terutamanya di kalangan negara Commonwealth dan dunia Islam di peringkat antarabangsa. Tuanku memperjuangkan kedamaian dan menentang penjajahan. Beliau juga memainkan peranan dalam menubuhkan pertumbuhan persidangan Islam dan menjadi setiausaha agung pertamanya. Kesimpulan. Kesimpulannya, Tuanku Abdul Rahman dikenal sebagai seorang tokoh yang komprehensif dengan sumbangan dalam pelbagai aspek termasuk politik, ekonomi, kesejahteraan rakyat, sukan, agama dan hubungan luar negara. Kepimpinan beliau yang berjiwa rakyat dan berorientasikan perpaduan menjadikan beliau tokoh ikonik dalam sejarah Malaysia yang membawa efek besar kepada kemerdekaan dan pembangunan negara.
Sekian sahaja coretan saya berkenaan dengan tokoh kemerdekaan negara kita yang juga bapa Malaysia, iaitu almarhum Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Semoga kawan-kawan mendapat manfaat dan ilmu yang berguna dalam video saya ini. Sekian, terima kasih. Bye.